di Al-Bain University Mafraq Jordan dari 2012 hingga 2016. Saya sambung dalam bidang bahasa Arab. Setelah habis saya bekerja sebagai guru bahasa Arab SPM di Sekolah Menengah Hafiz, satu sekolah swasta di Kelang. Dan seterusnya pada 2017 saya mengambil pengalaman yang baru sebagai tenaga pengajar bahasa Arab di salah sebuah akademi yang berpusat di Shah Alam Seksyen 20, Akademi Bahasa Arab Ubud, untuk mengajar bahasa Arab bagi golongan dewasa. Saya sambung belajar masters dalam bidang language linguistik di UM 2017 dan baru habis 2019. Ratusan tu saya tak berapa pasti, cuma kita maklum balagha ni dia pecah kepada tiga, pecah kepada tiga, ilmu bayan, ilmu ma'ani dengan ilmu badi'. Kalau bayan tu kalau tengok kamus lisan Arab, dia lebih kepada macam penerangan lah. Okay, penerangan, cara kita menerangkan satu maklumat. Kalau ilmu al-ma'ani, makna, dia lebih kepada cara kita menzahirkan makna. Kalau ilmu badi', muhazinat lafziyah wa muhazinat ma'nawiyah, maksudnya kehalusan perkataan dan kehalusan makna. Baik, balagha ni cuma peratus tu kalau berdasarkan pengalaman saya lah. Dalam adakah dia keseluruhan Al-Quran itu menggunakan unsur-unsur balagha, atau hanya tak semua? Dia saya rasakan setiap ayat tu mesti ada unsur balagha sebenarnya. Cuma mungkin setiap balagha tu ada dalam ayat, tapi dalam tafsir tu dia tak ada bincang sangat. Tapi sebenarnya ada balagha, dan setiap ayat tu kita boleh tekankan mungkin dari sudut pemilihan perkataan. Contohnya perkataan am dengan salah. Mungkin awak semua dah biasa dengar lah. Amun, tahun, betul tak? Sanatun, tahun. Kenapa Al-Quran ada guna am dengan ada guna salah? Bila nak guna am, bila guna salah? Am tu sebenarnya dalam cerita Nabi Nuh, ayat Nabi Nuh, am tu untuk tahun yang mana berlaku benda-benda yang baik, ni'mah. Kalau Tuan menyebut sana maksudnya dalam tahun tu, years tu, kerangka waktu tu ada melibatkan banyak balak dengan banyak niqmah, banyak ujian dengan banyak musibah sebenarnya. Termasuk perang. Betul. Itu beza sana dengan am. Kedepanan perkataan tu, kenapa dikedepankan sebahagian perkataan, kenapa diujungkan, itu takdir takhir pula. Takdir wa takhir itu penting. Kadang-kadang kita dengar, biasa kita dengar sama, lepas tu baru sebut basar, sama basar, itu pun dia melibatkan waw juga. Okey, dikedepankan katanya sebab sama tu pendengaran ni antara nikmat Allah yang paling besar berbanding penglihatan. Orang yang buta tapi dia dapat dengar, itu ilmu yang dia dapat lebih banyak berbanding orang yang dia pekak ni tapi dia dapat tengok je. Itu sebab dia kedepankan sama tu, sam'a wal absar, sam'a wal basar, kafaru wa kadzabu. Banyak digabung-gabungkan begitu. Sebenarnya gabungannya bukan sekadar gabung amal iman amal soleh. Contoh yang mudah, iman amal soleh lah. Kenapa Tuan sebut amanu dahulu baru disebut amal soliyat? Wow, kat situ sebenarnya menampakkan unsur balaghah tu ada dalam ayat yang mana Tuhan menyebut amanu dahulu kerana iman ni
titik kepada permulaan ataupun pintu kepada amalan kebaikan. Orang kafir, orang yang tak beriman, dia buat baik, dia tak sebut amal soleh, dia cuma sebut al-khairat, kebaikan dia macam tu. Jadi itu sebab iman tu disebut, dikaitkan iman, amal dengan amal baik, amal solihat, kerana berkaitan itu iman itu merupakan titik permulaan, pintu kepada amal-amal soleh sebenarnya. Adakah dengan mempelajari ilmu balaghah sesuai untuk diaplikasikan dalam medium dakwah? Okey. Baik, bila Fidya tadi tanya kan, balaghah ni boleh kita gunakan dalam medium dakwah? Ya. Maksudnya kita gunakan balaghah tu dengan kita menonjolkan ciri-ciri balaghah yang ada dalam Al-Quran. Betul tak? Contoh ayat-ayatnya dia punya kalusan perkataan, kalusan makna. Saya cerita tentang wah tu je kat literal language, tapi dia English. Dia cakap kalau English NN lah kan, tapi kalau Arab wah, dalam tu ada dia punya ma'ani. Contohnya, mengapa ayat disebut Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Surah Ar-Rum? Kau tahu kenapa? Sebab Sakinah tu disebut Sakinah, litaskunu ilaiha. Sakinah tu, ketenangan tu ada apabila kita berkahwin pasangan lah mas. Mawaddah ni, Mawaddah dia kecintaan yang ada pada tempoh awal perkahwinan. Itu yang disebut awal, Mawaddah. Okey. Dan disebut Rahmah. Rahmah ni lebih kepada macam belas kasihan. Disebut ujung, maksudnya ujung tempoh perkahwinan tu. Itu yang menyebabkan Mawaddah tu dah kurang, tapi dia more kepada rahmah punya feeling antara spouse, antara pasangan tu. Jadi sebenarnya perkaitan antara Sakinah, Mawaddah dengan rahmah dalam ayat tu, dalam ayat surah Ar-Rum ni, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Okay, itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut tafsir bahasa, mereka akan menyebut itu ada unsur balaghatul laqaf. Maksudnya balaghah dia sudut perkaitan, perkaitan antara mawaddah, perkaitan antara rahmah. Jadi itu juga antara salah satu bentuk dakwah yang kita dapat lihat lah. Kan contoh itu yang berlaku. Okey, balaghah Sakinah, Mawaddah, Rahmah. Balaghah ni memang boleh jadi medium ataupun cara untuk kita menyampaikan dakwah dengan kita menonjolkan unsur-unsur balaghah yang ada dalam ayat Al-Quran. Tashbihnya ke, majaz musannya ke, okey, uslub-uslub al-balaghah banyak. Bagaimana kita hendak mengaplikasikan ilmu balaghah? Okey, mengaplikasikan balaghah. Balaghah ni kita faham cara penyampaian, betul tak? Cara penyampaian makna tu dengan lebih berkesan. Kita sebenarnya pun dah amal dah unsur-unsur gaya bahasa balaghah tu. Contoh bila bertanya kan, saya tanya awak semua, bila kita bertanya, bukan semua pertanyaan kita tu kita mahukan jawapan, betul tak? Contohnya kita bertanya untuk macam mungkin untuk menindih, untuk macam memuji macam tu. Okay, sama juga dalam ayat Al-Quran. Contohnya Tuhan cerita tentang hari akhirat. Okay, Tuhan cerita tentang hari akhirat. Lepas tu Tuhan kata di ujung Zuk. Zuk ni rasailah, nikmatilah. Biasa perkataan Zuk asalnya daripada Zaqa, dia untuk rasai ataupun nikmati benda-benda yang baik. Walhal sebelum cerita tentang azab api neraka ni, maksudnya Tuhan ada guna unsur sindiran kat situ, sukhriyah. Okey, sindiran. Berbanding kita cakap direct, sebenarnya kadang-kadang unsur ataupun gaya bahasa balaghah ni menyebabkan makna tu lebih terkesan kepada jiwa pendengar tu. Ada satu pada zaman para sahabat, sahabat itu berkata Subhanallah.
subhanallah kan satu tasbih, sepatutnya mendapat pahala, tapi di situ mendapat dosa kerana subhanallah di situ dia untuk menyindir. Untuk menyindir ada satu amalan itu, datang satu orang kafir begitu, dia menyebut subhanallah, dan bila dibaca sebenarnya subhanallah di situ bukan berbentuk hakiki tapi majazi, kiasan, lebih untuk menyindir perlakuan orang yang melakukan amal ibadah yang kuat berzikir tu. Dia macam ajuk cakap lah, macam tu. Jadi itulah antara bagaimana kita nak aplikasikan balaghah dalam kehidupan seharian, iaitu dengan cara kita menyampaikan makna tu dengan menggunakan ujaran-ujaran yang lebih bersifat berkesan. Sebab itu antara misi utama balaghah, penyampaian makna dengan ujaran yang lain dari yang biasa. Bertanya bukan untuk dapat jawapan, bertanya untuk sindiran, untuk memuji. Ada satu saya berkajian tentang master balaghah Atraf. Okey, Atraf ni yang bawa Atraf tu lah, itu pun ada musuh balaghah sebenarnya. Nak keluarkan hukum. Betul. Okey. Ayat dalam surah Ar-Rum. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Okey. Ayat tu ulama beza pendapat tentang mana golongan yang patut kita utamakan dalam memberikan hak. Hak tu maksudnya sedekah atau apa pun. Ayat tu ada penggunaan waw ataf. Okey. Fa'ati dzal qurba haq, satu dzal qurba kaum kerabat terdekat saudara, wal miskin, ada wah betul, orang miskin, wa ibnas sabil, ibn sabil orang musafir. Melalui waw kat situ, ulama mengeluarkan pendapat bahawa waw kat situ dia ada unsur keutamaan. Maksudnya mana golongan yang disebutkan dahulu tu dzal qurba, itu sebab kaum kerabat disebutkan dulu. Sebab kaum kerabat ni sebenarnya meskipun dia kaya ke apa, tapi kaum kerabat ni kini adik-beradik, saudara mara. Itu yang kita kena utamakan dahulu dari sudut memberikan hak. Hak tu dari sudut sedekah ke ataupun ziarah ke begitu. Okey, kemudian baru datang orang miskin yang kita beri, baru orang musafir. Yang kedua sama juga, contohnya ulama lah, ulama beza pendapat dalam tertib berwudu. Okey, ada yang kata kena tertib berwudu, ada yang kata yang ayat apa, faksilu wujuhakum sampai akhir tu kan banyak penggunaan waw, betul? Itu sebenarnya ulama beza pendapat. Nanti balik awak cuba lihat, ulama beza pendapat sebab mereka faham waw kat situ apa fungsi balaghah ni. Okay. Ada yang kata waw tu mesti wajib tertib, bila waw je mesti tertib je, tak juga. Ada ulama kata waw ni bukan fungsi tertib, jadi nak buat mana-mana dulu pun tak apa. Sama jugalah macam yang ketiga, hukum sa'i Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata, Safa ada waw. Waw kat situ macam-macam dia punya fungsi balaghah, menyebabkan ulama beza pendapat. Ada yang kata sa'i tu wajib dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah kan begitu. Mazhab Maliki seingat saya, dia tak wajib kan. Dia cakap boleh mula dari Marwah ke, boleh mula dari Safa. Ada yang kata mula dari Safa sebab bila Tuan sebut Safa dulu, maksudnya mula dari Safa lah. Lepas tu ada yang kata mula dari Safa sebab waw kat situ ada unsur turutan. Ikut je Safa, waw, turut lah maksudnya Marwah. Safa, Marwah. Contoh 4 mazhab kan, kalau kita lihat mereka mesti ada diwan. Diwan bukan diwan sekolah tu, diwan himpunan syair. Himpunan syair, ilmu-ilmu diorang tu semua mereka himpunkanlah bentuk syair. Diwan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Maliki, Hanafi. Mereka kalau kita lihat semua, mereka asalnya alimul lughah, pakar bahasa.
disebabkan mereka pakar bahasa, mereka ada terbitkan diwan-diwan mereka sendiri, himpunan-himpunan syair, qasidah mereka. Kalau kita biasanya kan matan tu sebenarnya himpunan-himpunan syair lah. Kitab-kitab banyak-banyak ni kan, kalau awak semua belajar ada, kalau macam syariah ada kitab wajiz dah macam-macam kan. Itu ulama yang muasirah, yang kaji, yang terbitkan hasil daripada pemahaman 5-6 bait saja, 5-6 rangkap diwan mereka, tapi buku tebal. Bayangkanlah. Maksudnya nak kata fungsi syair tu pun banyak kat sebenarnya. Nak faham balaghah Al-Quran dan buatkan sangkul yang daripada syair. Okey, baik. Berkenaan soalan tadi, kesimpulan tentang kepentingan balaghah. Balaghah tu kita tahu tadi mudahnya speech act, gaya bahasa, language style. Contoh kita nak cakap dengan orang tu macam mana. Saya punya pendapat lah. Banyak kita kata kau, contohnya kau garang. Yang lagi impact kau singa. Dia lebih bagi kesan yang dalam kepada viewers, kepada pendengar. Itu kan ada unsur tashbih. Jadi balik kepada tadi, balaghah tu kalau kita lihat mudahnya likulli maqamin maqalun. Setiap orang tu ada, setiap makam orang yang kita jumpa tu ada dia punya ucapan yang sesuai. Contoh, saya tak boleh kata dengan Fitri yang kau mungkin kurang sesuai, betul tak? Itu sebenarnya kan, itu kan ucapan kita. Ucapan tu kan ucapan, maksudnya pemilihan perkataan tu kan ada melibatkan balaghah juga sebenarnya. Jadi kita boleh katakan balaghah ni memang dalam bahasa Arab Al-Quran memang luas kalau nak kata sekian. Dan lagi dari sudut balaghah berkesan kepada dakwah, ya, maksudnya kita boleh bagi kesan kepada dakwah, kita tonjolkan kehebatan Quran. Semua Quran ni kata dalam, tapi ilmu dalam ni sangat syarat dengan keindahan bahasa-bahasa yang digunakan. Contohnya dengan juga balaghah perlu juga dipelajari. Di samping kita mempelajari nahwu dan sorof Al-Quran, kita juga perlu mempelajari balaghah, iaitu gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran, agar Al-Quran tu dapat difahami dengan lebih menyeluruh dan terperinci. Okey. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu.